Salam sejahtera, selamat petang, selamat kembali ke tuition7u.com bersama Cikgu Visundra. Video ini adalah video khas untuk Sijil Pelajaran Malaysia, peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2022. Dan dalam video ini kita nak bincangkan bagaimana menjawab kertas 3 untuk subjek biologi. So, tanpa melenggarkan masa, kita terus masuk kepada penerangan. Okey, kertas 3 ini adalah kertas yang kertas sebelum ini, silibus lama pun ada kertas 3, tetapi kertas 3 itu adalah ujian bertulis. Maksudnya pelajar sebelum ini, silibus lama, mereka tidak perlu melakukan eksperimen di dalam makmal. Mereka hanya akan tulis jawapan saja. So ada 2 soalan, mereka akan jawab 2 soalan. So, kamu adalah silibus baru dan batch pertama untuk silibus baru. So, kamu adalah batch pertama yang akan menjalankan eksperimen. Dan berdasarkan kepada eksperimen, kamu akan jawab soalan-soalan yang diberikan. So, sebab ini adalah kali pertama peperiksaan ini dijalankan, so ada banyak kekeliruan. So, mungkin video ini boleh membantu kamu untuk menjawab soalan kertas 3. So, saya akan bincangkan soalan yang ada pada skrin sekarang. Soalan ini adalah kertas percubaan beberapa sekolah di Malaysia. Kamu boleh download soalan ini daripada internet. Dan kalau kamu pergi ke banyak forum berkaitan dengan SPM, banyak pelajar, banyak guru yang memberitahu ada kemungkinan tahun ini eksperimen berkaitan dengan jus buah akan keluar. Jus buah, ascorbic acid, vitamin C dalam jus buah. So, ini soalan adalah berkaitan dengan eksperimen. Kita tak tahu soalan mana yang keluar untuk exam. Mungkin soalan ini keluar untuk trial, soalan percubaan beberapa sekolah. Kita akan kita akan gunakan soalan ini untuk membincangkan teknik-teknik menjawab soalan kertas 3. Soalan mana kita tak tahu. Ini adalah soalan yang kita dapat, kita boleh bincang untuk memahami teknik-teknik menjawab soalan kertas 3. So, ini soal muka surat pertama. Muka surat kedua ada senarai semak calon. So, sebelum kamu mulakan peperiksaan, kamu kena semak semua bahan dan radas yang ada di hadapan kamu. Pastikan semua yang ada di sini ada di hadapan kamu. Dan juga kalau ada apa-apa barang yang berkaitan dengan elektronik, macam mungkin jam contoh, pastikan jam itu berfungsi. Kadang-kadang mungkin kamu tak perasan yang barang elektronik mungkin tak berfungsi. So, itu boleh menyebabkan kesukaran. Cikgu sepatutnya sudah cek, tapi lebih baik kamu juga cek ada tak alat elektronik itu berfungsi sebelum kita mulakan eksperimen. So, kita nak pastikan semasa kita jalankan eksperimen, kita tak dapat gangguan yang not necessary, tak perlu. Pastikan semua bahan dan radas berfungsi dan ada di hadapan kamu sebelum mulakan eksperimen. So, bila kita masuk kepada soalan, so banyak student antara kesalahan yang mereka buat ialah mereka rush through, mereka tak baca soalan betul-betul, mereka nak habiskan soalan secepat yang boleh. Kertas 3, semua maklumat yang ada dalam kertas soalan ini, bukan saja kertas 3, kertas 2 pun, maklumat yang ada dalam soalan penting. Student, pelajar mesti baca soalan betul-betul. Maklumat yang ada dalam soalan, student kena faham. So, kalau kita baca soalan dekat atas ini, anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan. So, bila kamu nampak ayat ini menentukan ataupun menjalankan eksperimen, kamu tahu daripada perenggan pertama itu kamu boleh dapat beberapa maklumat. Bila kita terangkan eksperimen, eksperimen mesti ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Daripada 3 pemboleh ubah ini, 2 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas amat penting untuk eksperimen. Pemboleh ubah dimalarkan sudah dimalarkan, so dia tidak mengganggu atau efek, dia tidak mengganggu eksperimen, so dia tidak memberi kesan kepada eksperimen. So,
pembeli ubah dimalakkan itu kita akan guna dalam beberapa jawapan, tapi itu tak begitu penting. Yang penting ialah dimanipulasi dan bergerak balas. So, pembeli ubah dimanipulasi, pembeli ubah bergerak balas, kita boleh dapat biasanya daripada perenggan pertama. The first paragraph kita boleh dapat dua-dua itu. So, kalau kita tengok dekat sini, menentukan kandungan vitamin C. So, kandungan vitamin C ialah pembeli ubah bergerak balas. So, ini adalah pembeli ubah bergerak balas. Simbol PG ini saya guna hanya untuk penerangan. Pastikan kamu tahu kandungan vitamin C ialah pembeli ubah bergerak balas dalam jus buah-buahan. So, dalam jus buah-buahan ini adalah pembeli ubah dimanipulasi. So, ini adalah pembeli ubah dimanipulasi. So, daripada perenggan pertama kita boleh dapat dua maklumat, iaitu pembeli ubah bergerak balas dan juga pembeli ubah dimanipulasi. So, dua-dua ini kita boleh dapat daripada perenggan pertama. Pastikan kamu tahu dimanipulasi dan juga bergerak balas. Selepas itu, Raja 1 menunjukkan susunan radas, dan perhatikan susunan radas betul-betul. Kadang-kadang mungkin ada maklumat dalam susunan radas. Kalau kamu tengok dekat sini, picagari mesti berada di dalam larutan DCPIP. Hujung picagari mesti berada di dalam larutan DCPIP. Tapi biasanya kita daripada raja, kadang-kadang kita boleh dapat pembeli ubah dimalarkan. Dalam gambar, dalam raja ini tak ada. Tapi semasa peperiksaan kamu, tengok raja betul-betul, kadang-kadang mungkin ada maklumat untuk pembeli ubah dimalarkan dalam raja ini. So, raja ini tak ada, so tak apa. Tapi ini bagaimana untuk buat eksperimen. Di bawah sini, prosedur eksperimen. Baca prosedur eksperimen betul-betul dan ikut arahan. Mengikut prosedur yang diberikan, kamu kendalikan eksperimen. Pada masa yang sama, bila kamu baca prosedur ini, kamu boleh dapatkan banyak lagi maklumat. Maklumat yang perlu kamu dapatkan ialah pembeli ubah. Pastikan kamu tahu pembeli ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalakkan. Pada masa yang sama, kamu juga perlu tahu langkah berjaga-jaga. Kadang-kadang, kalau kamu tak ikut langkah berjaga-jaga, mungkin eksperimen jadi kurang tepat. Semua maklumat itu kita boleh dapat daripada prosedur. Biasanya, pembeli ubah dimanipulasi dan bergerak balas yang ada di perenggan pertama, biasanya dia berkaitan dengan teori. Maksud teori ialah biasanya nama-nama yang ada dekat sini biasanya kita belajar dalam kelas. Contoh, kalau contoh eksperimen berkaitan dengan kadar tindak balas enzim. So, kadar tindak balas enzim dipengaruhi oleh suhu. So, dalam kelas kita belajar kadar tindak balas enzim dipengaruhi oleh suhu. So, suhu ialah pembeli ubah dimanipulasi. Itu suhu. Tapi bila kita buat eksperimen, bagaimana kita kawal suhu? Kita mungkin guna kukus air. So, dalam eksperimen kita kawal suhu kukus air. So, secara teori suhu. Semasa eksperimen ialah suhu kukus air. So, yang kamu belajar dalam kelas biasanya saya panggil sebagai teori. So, yang ada dekat perenggan pertama ini, contoh, kandungan vitamin C adalah teori. Dalam prosedur yang ada dekat sini, prosedur ini kamu akan dapat maklumat berkaitan dengan amali tersebut. Pembeli ubah berkaitan dengan amali, apa yang kamu buat semasa eksperimen. So, berikut adalah prosedur eksperimen. Masukkan, baca semua, setiap satu kamu kena baca. Masukkan 1 ml larutan DCPIP 1% ke dalam satu tiub spesimen. So, bila saya nampak ini, saya tahu ini adalah pembeli ubah dimalarkan. Isi padu larutan DCPIP, setiap eksperimen kita guna isi padu yang sama. So, 1 ml larutan DCPIP adalah pembeli ubah dimalarkan. So, saya rasa saya ada dekat tepi sini. So, ini adalah pembeli ubah dimalarkan. 1 ml DCPIP. Picagari berjarum 5 ml dipenuhkan dengan jus buah oren. Pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalamnya. So, bila kamu baca prosedur ini, pastikan kamu kamu kena cari
kamu kena cari jawapan dalam prosedur ini, iaitu bergerak balas, dimanipulasi, dimalahkan. Lagi satu ialah langkah berjaga-jaga. So kalau kamu perasan, ini adalah langkah berjaga-jaga. Pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalam picagari. So itu adalah sebenarnya langkah berjaga-jaga. Dalam eksperimen ini sebenarnya ada banyak langkah berjaga-jaga. Ini satu daripadanya. Kita akan cari yang lain pun. So itu isikan jus buah oren. Jus buah oren sebenarnya ialah dimanipulasi. So peringkat arahan ketiga, masukkan hujung picagari berjarum ke dalam tiup spesimen dan titiskan jus buah oren setitis demi setitis ke dalam larutan DCPAP sambil mengacau dengan perlahan-lahan. Kalau kamu perasan, masukkan hujung picagari berjarum ke dalam tiup spesimen dan titiskan jus buah setitis demi setitis juga adalah langkah berjaga-jaga. Mengacau dengan perlahan-lahan juga langkah berjaga-jaga. Dan kamu kena titiskan setitis demi setitis. Pastikan jarum berada di dalam jus buah dan kamu kacau perlahan-lahan sehingga warna biru itu luntur. So apa yang akan kamu hitung atau ukur semasa eksperimen? Kamu akan hitung ataupun ukur isi padu larutan jus buah. So ini adalah bergerak balas. So bergerak balas saya guna warna hitam. So isi padu larutan jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna biru DCPAP. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Apakah isi padu yang diperlukan untuk melunturkan warna biru larutan DCPAP? Ulang balik eksperimen. Sekarang kamu kena guna jus nanas. So ini adalah pemboleh ubah bergerak, dimanipulasi. So ini adalah antara maklumat yang kita boleh dapat daripada prosedur. Daripada prosedur saya boleh dapat pemboleh ubah dimalarkan. Saya boleh dapat sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 langkah berjaga-jaga. Dan saya juga boleh dapat 2 jenis pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu jus oren dan juga jus nanas. Jus nanas dan jus oren adalah pemboleh ubah dimanipulasi. So jenis jus buah terdiri dari jus oren dan juga jus nanas. So ini adalah prosedur. Daripada prosedur kamu perlu dapatkan maklumat, 4 maklumat. Manipulasi, bergerak balas, dimalarkan dan juga langkah berjaga-jaga. Okay, ada student yang tanya, kalau soalan tidak berpandu, that means unguided experiment. Soalan A dia akan tanya, bagaimana kamu mengawal pemboleh ubah dan berikan langkah berjaga-jaga. Kita bagi 4 markah. So yang kamu kena tulis dalam prosedur itu soalan A. Kalau contoh soalan biologi keluar sebagai tak berpandu, soalan A ialah berikan prosedur dan bagaimana kamu kawal pemboleh ubah. Kalau kamu perasan, apa yang kita garis dekat sini itu adalah bagaimana kamu kawal pemboleh ubah. So kalau contoh soalan yang sama keluar sebagai soalan tidak berpandu, dia tanya soalan A, kamu boleh tulis balik. Okay, jika soalan ini keluar sebagai soalan tidak berpandu, so masalah kamu hanya soalan pertama, iaitu soalan pertama itu kamu kena tulis, kamu kena terangkan kepada pemeriksa macam mana kamu kawal pemboleh ubah. So bila kamu tulis jawapan untuk soalan itu, ada kata kunci tertentu yang kamu mesti ada dalam jawapan. So kalau kita pergi balik kepada soalan tadi, so ini adalah 3 ataupun 4 perkara yang perlu ada dalam jawapan A kamu. Kalau tidak berpandu, dia nak tahu macam mana, soalan nak tahu macam mana kamu kawal pemboleh ubah ini. So kalau pemboleh ubah dimanipulasi, kalau bahasa Inggeris kita mesti ada perkataan use. So kalau dalam bahasa Malaysia kita boleh guna perkataan gunakan. So menggunakan ataupun gunakan pun cukup. So gunakan jus buah oren dan jus buah nanas sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Sebenarnya kamu juga boleh tulis gunakan jus buah yang berlainan pun betul. Jus buah yang berlainan pun betul.
Tapi saya suka beritahu kepada pemeriksa apa yang saya gunakan. So saya gunakan jus buah oren dan jus buah nanas. So gunakan jus buah oren dan jus buah nanas sebagai pembeli ubat dimanipulasi, betul. You nak guna jawapan yang ringkas, gunakan jus buah yang berlainan pun betul. Perkataan gunakan perlu ada, sebab itu kata kunci. Dari segi pembeli ubat bergerak balas, kata kunci dia ialah ukur dan rekod. Kamu kena tengok apa yang kadang-kadang mungkin kamu kena bilang dan rekod. Contoh kalau eksperimen fotosintesis, kamu kena bilang gelembung udara. So kamu kena tulis sana bilang dan rekod. Kalau macam panjang ataupun macam dalam eksperimen ini, kita boleh ukur dan rekod. Ukur dan rekod mesti ada dalam jawapan. Dan lagi satu ialah kamu mesti beritahu radas yang kamu gunakan. So ukur dan rekod isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna 1 ml DCPIP. Kamu kena sambung jawapan ini dengan menggunakan apa yang kamu guna untuk dapatkan nilai ini. So dengan menggunakan Picagari 5 ml. Ini dalam soalan sudah ada. So pastikan kamu beritahu apakah radas yang kamu guna untuk mendapatkan jawapan. So ukur dan rekod isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna 1 ml DCPIP dengan menggunakan Picagari 5 ml. So Picagari 5 ml adalah radas, mesti ada dalam jawapan. So radas untuk bergerak balas saja mesti ada radas. Untuk pembeli ubat dimanipulasi dimalahkan tak perlu. Untuk bergerak balas kamu mesti beritahu pemeriksa kamu akan ukur dan rekod dengan menggunakan apa. Dari segi dimalarkan, kamu kena ada perkataan tetapkan. In English kita guna perkataan fix ataupun set. Bahasa Malaysia, tetapkan isi padu DCPIP pada 1 ml pada setiap eksperimen. Dan langkah berjaga-jaga sudah ada dekat sini lah. Apa-apa yang kamu gariskan tadi. Contoh, pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalam Picagari, boleh terima. Kalau dekat sini, titiskan jus buah oren setitis demi setitis ke dalam larutan DCPIP. Itu langkah berjaga-jaga. Mengacau dengan perlahan-lahan. So larutan DCPIP dikacau dengan perlahan-lahan pun langkah berjaga-jaga. Masukkan hujung Picagari berjarum ke dalam tube spesimen, ke dalam larutan DCPIP, juga langkah berjaga-jaga. So daripada nombor 2 dan nombor 3 sini pun kita sudah ada banyak langkah berjaga-jaga. Kamu boleh berikan mana-mana satu. Nak beri lebih dari satu pun boleh. So itu adalah langkah berjaga-jaga. So kalau soalan ini soalan tidak berpandu, soalan A itu kamu kena terangkan kepada pemeriksa bagaimana kamu jalankan eksperimen. Pastikan kata kunci ini kamu gunakan. Gunakan jus buah oren, ukur dan rekod, pastikan ada radas, dan juga pastikan kamu guna perkataan tetapkan. Langkah berjaga-jaga kamu boleh tulis. Ini kalau dia soalan tidak berpandu. Kalau soalan berpandu, senang sajalah ikut arahan. Semua teknik yang saya dah beri, yang guru sekolah kamu beri, kamu boleh gunakan sebagai jawapan. So ini eksperimen yang kita bincangkan. Kalau kamu tengok buku teks kamu, ada banyak eksperimen tingkatan 4, tingkatan 5. Mungkin kamu boleh dalam 1-2 hari ini kamu boleh go through the procedure dan cuba dapatkan pembeli ubat dimanipulasi, bergerak balas, langkah berjaga-jaga dan dimalahkan. Cuba praktis. Soalan-soalan yang kamu rasa mungkin ada kemungkinan untuk keluar, kamu boleh mula baca balik prosedur dan dapatkan fakta-fakta ini. So ini adalah dari segi prosedur. Prosedur penting untuk kita dapatkan banyak maklumat. Selepas kita dapatkan maklumat-maklumat ini, kita akan pergi, kamu sepatutnya buat eksperimen. So selepas kamu buat eksperimen, kamu akan dapat keputusan eksperimen. So let's see. So ini adalah keputusan. So keputusan lagi satu, bila kamu tengok jadual ini, saya nak kamu perhatikan apa yang ada di bahagian atas ini.
isi padu larutan ataupun jus yang diperlukan untuk melunturkan warna larutan di CPIP. Saya rasa saya gariskan itu. So ini penting. Ini penting sebab ini adalah pembeli ubah bergerak balas. Dan larutan ataupun jus adalah pembeli ubah dimanipulasi. Dan kita boleh nampak dekat sini jus oren dan jus nanas adalah pembeli ubah dimanipulasi. So pembeli ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas, banyak tempat kita boleh dapat. Kita boleh dapat daripada perenggan pertama atas sini. Biasanya yang ada dekat sini saya panggil pembeli ubah teori yang kita belajar dalam kelas. Yang kamu dapat daripada prosedur ialah pembeli ubah semasa eksperimen. Apa yang kamu kawal semasa eksperimen. Yang kamu kawal semasa eksperimen, kamu biasanya boleh dapat dalam jadual ini. So dari jadual ini saya boleh tahu ini adalah pembeli ubah di bergerak balas dan ini dua adalah pembeli ubah di manipulasi. So banyak tempat kita boleh dapat pembeli ubah. Dalam itu in English I call the beauty of this question. Kebanyakan daripada jawapan kamu boleh dapat daripada soalan. So kamu buat eksperimen. So selepas kamu buat eksperimen, andaikan kamu tulis jawapan macam ini. So dalam jawapan yang kamu berikan ini ada banyak masalah, ada banyak kesilapan. Yang pertama ialah kalau kamu perasan clue sudah diberikan, kita perlukan satu titik perpuluhan. So kalau sini sudah 1.0, 1.0, sini kamu tak boleh tulis 1, kamu mesti ikut titik perpuluhan yang sama. Sini pun mesti tulis 0.0, 1.0. Kalau kamu tak ikut titik perpuluhan yang sama, kamu mungkin kehilangan markah. Pastikan kamu ada titik perpuluhan yang sama. So dekat sini lagi 1. Sini 2.4, sini 2.5. Kalau purata kamu dapat 2.45. So ada student akan tulis dekat sini 2.45 purata. So ini lagi sekali salah sebab sini hanya satu titik perpuluhan. So sini tak boleh jadi dua titik perpuluhan. Kamu kena bundarkan. Kalau kamu bundarkan, kamu akan dapat 2.4, no 2.5. Kalau kamu ada 2.45, 2.45, 5 ini 5 sampai 9 kita kena bundarkan, tambah lagi 1. So sini kena jadi 2.5. Pastikan semuanya mempunyai titik perpuluhan yang sama. Decimal point must be same. Maksudnya sini pun ada mistake, tak boleh tulis 4, kena tulis 4.0. Sini pun kena tulis 4.0 dan sini juga mesti tulis 4.0. Pastikan semuanya mempunyai the same decimal point, titik perpuluhan yang sama. Kamu boleh gunakan apa yang diberikan dalam jawapan sebagai clue. Berapa titik perpuluhan yang diperlukan. Pastikan semuanya titik perpuluhan yang sama. Dan in case kalau masa exam kamu kena buat jadual. Contoh kamu kena buat jadual. Tak pasti kamu kena buat ke. Kalau kamu kena buat, pastikan pembeli ubah manipulasi ada di bahagian sini, bahagian kiri, dan pastikan di bahagian atas sini kamu ada pembeli ubah bergerak balas. So pembeli ubah bergerak balas berada di bahagian atas sini. Make sure when you draw the table, sini dimanipulasi, sini bergerak balas. Follow that arrangement. So ikut susunan itu. Lepas itu, soalan pertama, berdasarkan eksperimen nyatakan satu pemerhatian. So kalau silibus lama kita perlukan 2 pemerhatian, sekarang kamu hanya perlu 1 sahaja. So that means easy. Soalan tanya pemerhatian. Pemerhatian maksudnya kamu hanya perlu tulis apa yang ada dalam jadual. Kamu tak perlu buat apa-apa kesimpulan, nothing. Tulis balik apa yang ada dalam jadual. Bila kamu tulis balik, pastikan kamu ada pembeli ubah dimanipulasi, pembeli ubah bergerak balas. Itu teknik. Pastikan setiap satu jawapan ada kata kunci. Kata kunci ialah pembeli ubah. Pembeli ubah dimanipulasi, pembeli ubah bergerak balas. So, kalau dekat sini, saya boleh pilih, saya ada 2 pilihan. Saya boleh pilih penerangan untuk jus oren ataupun penerangan untuk jus buah.
Kalau contoh dekat sini kita hanya ada 2 eksperimen, jus oren, jus nanas. Kalau contohlah kamu ada lagi satu, so sebab hanya ada 2, kamu boleh pilih mana-mana. Jus oren boleh, jus nanas boleh. Sebab ada 2 saja pemerhatian. Tapi kalau contoh kita ada 3, contoh dekat sini ada kalau contohlah ada lagi satu jus, jus tembikai contoh. Ada jus tembikai. Kalau ada 3 eksperimen ataupun 3 pemerhatian, 3 data, seboleh-bolehnya kamu gunakan yang paling tinggi atau paling rendah. Pemboleh ubah bergerak balas ini. Pemboleh ubah bergerak balas ini, kalau kamu nak pemerhatian, gunakan yang paling tinggi ataupun paling rendah. Kalau ada lebih dari 2 data. Sekarang kamu hanya 2 data, boleh pilih mana-mana. Kalau ada lebih dari 2, mana satu nak pilih, sepatutnya 3-3 boleh. But preferably, seboleh-bolehnya gunakan yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. So dekat sini tak perlu sebab hanya ada 2 data. So saya boleh pilih mana-mana. Saya rasa jawapan yang saya beri dekat sini, saya pilih jus oren. Okey. So ini adalah pemerhatian. Kalau kamu perasan, saya hanya tulis balik apa yang ada dalam jadual. Apa yang ada dekat sini. Jus oren dan isi padu larutan yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPN. Saya tulis balik itu dan saya gunakan data daripada eksperimen. So itu saja, pemerhatian senang. Tulis balik apa yang ada dalam jadual. So untuk jus oren adalah dimanipulasi. Purata isi padu jus yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPAP. Itu adalah bergerak balas. 1 ml adalah dimalarkan. So kalau kamu dan 3.3, maaf ini bukan 3.3, 2.5. So ini salah. So 2.5 ml. So kalau kamu perasan dalam jawapan saya, pemboleh ubah dimanipulasi ada jus oren, pemboleh ubah bergerak balas, purata isi padu jus yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPAP. Bergerak balas ada. Data daripada eksperimen 2.5 ml ada, dimalarkan 1 ml pun ada. Jawapan lengkap. Semua perkara-perkara penting dalam eksperimen ini. Semua pemboleh ubah ada, data pun ada. Saya guna jus oren, kamu nak guna jus nanas pun boleh. Suka hati kamu. Ini pemerhatian, sepatutnya senang. Satu markah. Okay, selepas kamu buat pemerhatian, soalan akan suruh kamu jawab inference. Inference adalah penerangan pemerhatian yang telah kamu buat. So kamu sudah bagi tahu pemeriksa, jus oren kamu perlukan purata isi padu 2.5 ml. Sekarang kamu kena terangkan kepada pemeriksa kenapa 2.5 ml. Kalau kamu bandingkan dengan jus nanas tadi, jus nanas 4.0. Manakala untuk jus oren 2.5. So consider isi padu dia lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Kamu kena terangkan. So yang pertama ialah kamu kena bandingkan. Bila kamu buat pemerhatian, kamu hanya tulis balik apa yang ada dekat sini. Satu baris ini kamu tulis balik. Bila kamu buat inference, kamu kena bandingkan dengan data yang lain. Banding dengan data lain, isi padu ini lebih tinggi ke lebih rendah. Biasanya kalau ada 2 boleh guna lebih tinggi, lebih rendah. Kalau ada lebih dari 2 data, paling tinggi, paling rendah pun boleh guna. So dekat sini sebab hanya ada 2 data, saya gunakan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Banding dengan 4.0 dia lebih rendah. So maksudnya ayat pertama kita ialah purata isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPAP adalah tinggi. Maaf, ini adalah rendah. Sebab kita guna jus oren, so adalah rendah. Banding dengan lagi satu, sana 4.0, sini 2.5, so ini adalah rendah. Banding dengan lagi satu, ini rendah. Kenapa dia rendah? Sebab kandungan vitamin C dia lebih tinggi. So kepekatan vitamin C adalah tinggi. Kalau kamu buat eksperimen, kamu kena tahu. Lagi, ini patut warna merah. So lagi rendah isi padu jus buah yang kamu gunakan, maksudnya lagi banyak vitamin C yang ada dalam jus buah tersebut. So
Purata isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPIP. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, ini adalah bergerak balas. Jus buah adalah dimanipulasi. Rendah adalah data dari eksperimen. Banding dengan 4.0, 2.5 adalah rendah. Kalau isi padu purata rendah, maksudnya jus buah itu ada lebih banyak vitamin C. Saya nak kamu faham, kepekatan vitamin C ini saya tak cipta. Saya dapat daripada soalan. Kalau kamu perasan atas sini, kamu sudah gariskan perkataan kandungan vitamin C. Sebab dekat sini kandungan vitamin C, kalau saya kembali sini, saya boleh tukar sini untuk pastikan sama dengan soalan. So, ini adalah kandungan vitamin C. So, kandungan vitamin C adalah tinggi. Sebab itu, saya tadi gariskan ayat ini. Sebab saya nak tahu apa pun boleh ubah dimanipulasi, apa pun boleh ubah bergerak balas. Bila saya buat inference, saya perlukan ini. Kandungan vitamin C kamu boleh dapat dekat sini. Lagi satu tempat kamu boleh dapat ialah bila kamu buat pengiraan. So, kalau kamu tengok, selepas soalan ini, kita ada soalan pengiraan bawah sini. Contoh, soalan D. So, bila kamu pergi ke soalan seterusnya, sampai kepada soalan D, sini ada kepekatan vitamin C. So, sini ada kepekatan vitamin C. So, maksudnya, sebab dekat sini ada kepekatan vitamin C, saya kembali kepada inference. Bila saya tulis jawapan ini, saya boleh tulis kandungan vitamin C ataupun saya boleh tulis kepekatan vitamin C. Dua-dua jawapan betul. Mana-mana satu boleh. Yang lebih bagus ialah kepekatan vitamin C. Dua-dua jawapan ini saya tak cipta. Dia sudah ada dalam soalan, kamu kena tahu mana dia ada. Biasanya di perenggan pertama ataupun di soalan di mana kamu kena buat pengiraan. Kadang-kadang dekat jadual pun ada, kadang-kadang. Tapi saya rasa sekarang dalam jadual tak ada. Kita kena tengok kepada soalan pengiraan. So, kita bandingkan dalam ayat pertama. Dia lebih tinggi ke, lebih rendah ke, lebih jauh ke, lebih dekat ke, lebih lama ke, lebih singkat ke. Tengok eksperimen. Ini adalah berkaitan dengan isi padu. So, isi padu lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau isi padu rendah, vitamin C, kepekatan vitamin C adalah tinggi. Kepekatan vitamin C kita dapat daripada soalan. Selepas kamu jawab inference, kamu sudah terangkan pemerhatian kamu. Kamu kena pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah kamu kena kenal pasti pemboleh ubah. Cara paling senang untuk dapatkan semua ini, satu cara ialah kamu boleh dapat daripada perenggan pertama. Biasanya dimalarkan kita boleh dapat daripada prosedur ataupun daripada gambar. Kadang-kadang dalam gambar dia sudah tulis sini 1 ml larutan di CPIP. So, kalau ada 1 ml kamu tahu ini adalah dimalarkan. Biasanya ada, soalan ini tak ada. So, daripada page pertama, prosedur eksperimen daripada perenggan pertama, kita boleh dapat jawapan. Ataupun kamu boleh dapat daripada jadual. Dalam jadual pun ada jawapan. Ini adalah jawapan untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Ini jawapan bergerak balas. Boleh dapat dari sini. Kamu juga boleh dapat daripada soalan ini. Sebab ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. So, banyak tempat kita boleh dapat jawapan. So, lagi sekali, this is the beauty of paper 3. Kecantikan kertas 3. Kebanyakan daripada jawapan sudah ada dalam soalan. Kamu kena tahu mana ada, cari, tulis balik, dapatkan markah penuh. So, kita kembali dekat sini. So, pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis jus buah. Tadi saya dah tunjuk dekat mana kita dapat. Pemboleh ubah bergerak balas ada dua jawapan. Isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPIP. Lagi satu jawapan yang diterima ialah kepekatan vitamin C. Perhatikan yang dua-dua ini sudah ada dalam soalan. Kepekatan vitamin C ada dekat sini. Isi padu ada dalam jadual. So, dua-dua pun betul. Ini yang saya bagi tahu. Ini saya gunakan perkataan pemboleh ubah daripada teori. Kamu belajar dalam kelas kepekatan vitamin C.
Ini adalah daripada amali. Apa yang kamu buat semasa eksperimen. Ada dua jawapan. Jawapan teori dan juga jawapan amali. Biasanya jawapan teori ini kamu gunakan untuk inference. Kalau kamu perasan tadi untuk inference saya gunakan kepekatan vitamin C. So, mana kita dapat yang teori? Biasanya teori kita dapat daripada perenggan pertama. Kebanyakan masa kamu tengok soalan, from the question you can get the answers most of the time. So jus buah dimanipulasi, isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPIP, kepekatan vitamin. Tak perlu tulis dua-dua, mana-mana satu cukup. Pembuluh ubah dimalakkan ialah isi padu larutan di CPIP. Tak perlu tulis dekat sini 1 ml, isi padu larutan di CPIP cukup. Selepas kamu kenal pasti pembuluh ubah, kamu kena pergi kepada hipotesis. Hipotesis biasanya ada lebih dari, kita kena tengok berapa data kita ada. Sebab eksperimen ini hanya ada jus buah oren dan nanas, hanya ada 2 data, kita mesti gunakan perkataan berbanding. Kalau ada lebih dari 2 data, so kalau ada lebih daripada 2 data, kamu boleh gunakan kombinasi ini, iaitu lebih tinggi, lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tengok pada soalan lah. Semakin tinggi, kalau contoh, kalau jus buah susah sikit, kita perlu guna perkataan berbandingan. Kalau contoh ada suhu, lebih tinggi suhu, lebih tinggi kadar tindak balas. Contoh, lebih tinggi keamatan cahaya, lebih tinggi kadar fotosintesis. Lebih tinggi kelembapan udara, lebih rendah kadar transpirasi. So, yang ini semakin tinggi, yang ini mungkin jadi tinggi atau mungkin jadi rendah biasanya. So teknik ini kamu hanya guna kalau ada lebih dari 2 data. Ada 2 data, kamu mesti guna perkataan berbanding. So eksperimen ini hanya ada 2 saja, so kita guna berbanding. Jus nanas pembuluh ubah dimanipulasi, mempunyai kepekatan vitamin C, pembuluh ubah bergerak balas yang lebih tinggi berbanding jus oren. Lebih tinggi adalah data daripada eksperimen berbanding jus oren, pembuluh ubah dimanipulasi. So, perhatikan yang saya pastikan semua jawapan saya ada pembuluh ubah dimanipulasi, pembuluh ubah bergerak balas. Kalau kamu ada 2 itu, boleh dapat markah penuh. Itu adalah kata kunci. So, jus nanas mempunyai kepekatan vitamin C lebih tinggi berbanding jus oren. Kamu nak tulis terbalik pun boleh. Jus nanas mempunyai kepekatan vitamin C lebih tinggi berbanding jus oren. Kamu nak terbalikkan pun boleh. Jus oren mempunyai kepekatan vitamin C lebih tinggi berbanding jus nanas pun boleh. Asalkan ada pembuluh ubah dimanipulasi, pembuluh ubah bergerak balas. Dan kalau hanya 2 data berbanding, lebih dari 2 data, kamu boleh guna kombinasi lebih tinggi ataupun lebih tinggi, lebih rendah. Biasanya itu cukup untuk hipotesis. Selepas hipotesis, kamu kena lengkapkan jadual. Formula diberikan dan kalau kita tengok formula ini ada masalah sikit sebab mereka minta kepekatan vitamin C. Kepekatan C dalam miligram per mililiter. Tapi dekat sini, sebab ini yang kamu mungkin download daripada internet. So, yang ini salah. Sebab ini kalau kita guna peratus, dekat sini kita kena tulis peratus vitamin C. Tapi soalan nak kepekatan vitamin C dalam miligram. So, formula ini ada salah sikit. Sepatutnya ini tak boleh guna. Kita kena gunakan ini. Kamu kena darab dengan 1 mg mililiter negatif 1. Itu yang betul. Ini ada mistake. Kalau kamu download daripada internet, ini salah sebab kita nak kepekatan. Kalau kita nak peratus vitamin C, kita darab dengan 1%. So kalau kita guna 1 ml 1% di CPIP, itu yang kita kena darab dekat sini.
So ini yang tadi 1%, kalau dia minta peratus vitamin C, formula itu betul. Sebab dia minta kepekatan, kita kena darab 1 mg mililiter negatif 1. Okey, so ini kalau saya pastikan, saya dalam pengiraan, saya pastikan semua unit ada. Bila saya buat pengiraan, saya pastikan semua unit ada. Jawapan pun saya pastikan ada unit. So, di permulaan sebenarnya saya tulis 0.4. Saya tulis 0.4. Tapi bila saya buat pengiraan bawah sini, saya dapat 0.25. Sebab sini saya dapat 0.25. 2 decimal point. Saya tukar ini jadi 0.40. Ini pun saya pastikan kedua-dua jawapan saya ikut titik perpuluhan yang sama. Originally, di permulaan bila saya kira, saya tulis 0.4. Bila saya dapat sini 0.25, saya kembali, saya tulis kosong dekat sini untuk pastikan dua-dua titik perpuluhan atau decimal point yang sama. So ini daripada keputusan eksperimen kamu boleh dapat. Tulis pengiraan, kalau boleh tulis unit dan dapatkan jawapan. Selepas itu, ini adalah soalan yang biasanya kebanyakan student akan tanya, cikgu ini saya tak tahu operasi. Definisi secara operasi macam mana nak tulis. So dia tanya kepekatan vitamin C. Soalan ini tanya kepekatan vitamin C. So maksud secara operasi ialah kamu tak boleh tulis apa yang kamu belajar dalam kelas. Dalam kelas ialah teori. Kalau contoh soalan tanya apa itu transpirasi, kamu tulis proses sejatan air dari permukaan tumbuhan. Contoh, proses sejatan air dalam bentuk wap air melalui permukaan tumbuhan. Itu yang kamu belajar dalam kelas. Kita tak nak jawapan teori. Kita nak jawapan berdasarkan eksperimen. Dalam eksperimen ini, apa kepekatan vitamin C dalam eksperimen ini? Cara paling senang untuk jawab definisi secara operasi ialah ini. Pastikan dalam jawapan kamu ada pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan dalam ayat pertama. Soalan maksudnya inilah. So ini kepekatan vitamin C. Kepekatan vitamin C ialah soalan. So kepekatan vitamin C ialah pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Selepas kamu tulis itu, ayat kedua kamu kena bagi tahu soalan dipengaruhi mesti ada oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Kepekatan vitamin C dipengaruhi oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Ini secara teknik untuk jawab. So kalau kamu ikut teknik ini dan kamu tahu mana satu bergerak balas, mana satu dimalarkan, jawapan pertama saya ialah ini. Kepekatan vitamin C ialah soalan. Ialah isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan di CPIP. So yang warna ungu ini adalah bergerak balas. Dimalarkan ialah 1 ml. Dan dalam jawapan ini saya juga ada pemboleh ubah dimanipulasi. Itu sahaja. Jawapan sudah ada dalam soalan. Cari daripada, biasanya ini mana kita boleh dapat daripada soalan ini. Pastikan ini dan ini ada dalam jawapan. So kita kepekatan vitamin C ialah isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml larutan di CPIP. Saya nak kamu perhatikan soalan tanya kepekatan vitamin C. Sebab dia tanya kepekatan, kita mesti ada perkataan isi padu. Sebab soalan tanya kepekatan. Tengok soalan betul-betul. Ada masa soalan tak tanya kepekatan. Soalan mungkin tanya apa itu vitamin C. Kalau soalan tanya apa itu vitamin C, kamu kena tak boleh guna isi padu. Vitamin C ialah jus buah yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml larutan di CPIP. Tengok. Kalau dalam soalan dia ada faktor kuantiti. Kepekatan ialah kuantiti. So ini isi padu kena ada.
Kalau dia tanya hanya vitamin C, isi padu, tak perlu. So, read the question, baca soalan betul-betul. Jawapan belum lengkap, kamu kena bagi tahu yang kepekatan vitamin C dipengaruhi oleh jenis jus buah. Jenis jus buah ada dekat sini. Apa yang saya nak kamu faham, jawapan sudah ada dalam soalan. The answer is already there. You just have to use it back. Itu saja. That is again the beauty of paper 3 question. Sepatutnya soalan senang. So, kepekatan vitamin C dipengaruhi oleh jenis jus buah. Soalan ini teknik. Pastikan setiap satu jawapan dimanipulasi bergerak balas, kalau boleh dimalarkan masuk sekali. Okay, soalan terakhir dalam kertas 3 ialah kamu perlu buat ramalan. So, Raja 2, ini soalan terakhir. So, Raja 2 menunjukkan keadaan buah nanas yang dibiarkan selama 4 jam. Okay, biasanya apa yang berlaku ialah soalan terakhir ini biasanya kita akan ubah pemboleh ubah dimalarkan. Biasanya pemboleh ubah dimalarkan akan diubah. Tapi eksperimen ini pemboleh ubah dimalarkan ialah 1 ml DCPIP. So, itu kita tak ubah. Itu ada tak susah untuk buat soalan dengan menggunakan itu. So, apa dia buat? Dia ubah pemboleh ubah dimanipulasi. So, kita tadi guna jus segar, sekarang kita akan guna jus yang dibiarkan selama 4 jam. So, dia tak segar. Kita tahu kalau jus itu tak segar, kandungan vitamin C, kepekatan vitamin C akan kurang. So, soalan sebelum kita itu yang kita tahu, tapi let's see what is the question. So, soalan tanya, eksperimen ini diulang dengan menggunakan jus buah nanas di atas. Ramalkan hasil eksperimen ini. Terangkan ramalan anda. So, seboleh-bolehnya untuk jawab soalan ini, kamu perlu gunakan data daripada eksperimen. Data daripada eksperimen biasanya kamu dapat daripada jadual. So, ini yang kamu buat pengiraan tadi. So, dari sini untuk jus nanas, kita tahu kalau dia segar, dia 0.25 mg. Itu kalau dia segar. So, ini adalah data daripada eksperimen. Kalau boleh, kita masukkan data dalam penerangan. So, kita tahu jus buah nanas ini sekarang kurang vitamin C. So, kalau boleh jadikan jawapan lebih tepat, kita boleh masukkan ini, iaitu kepekatan vitamin C dalam jus buah nanas lebih rendah dari 0.2 mg mililiter negatif 1. Kalau you tengok skema markah untuk kertas ini, nilai ini tidak diberikan. Skema hanya bagi tahu jus buah ada kepekatan vitamin C lebih rendah. Kalau ikut silibus lama, ramalan mesti gunakan data daripada eksperimen. So, I'm going to use this answer, iaitu tadi saya dapat 0.25, sekarang saya ramalkan yang kepekatan vitamin C akan jadi lebih kurang daripada 0.25 sebab dia tak segar. So, seboleh-bolehnya gunakan data daripada eksperimen pada masa yang sama. Tapi data ini saya ulang balik, dalam skema markah tak ada. So, kalau saya jawab, saya akan masukkan data ini. Dan kamu juga perlu terangkan kenapa kamu ramalkan macam ini. So, kamu tahu dia tak segar, so mungkin vitamin C sudah termusnah. So, jus buah ini tidak segar, vitamin C dalam jus buah teroksida apabila terdedah kepada udara. So, penerangan mesti ada sebab soalan sudah tanya, terangkan ramalan anda. So, kamu perlukan ramalan. Seboleh-bolehnya ramalan gunakan data daripada eksperimen dan berikan penerangan. So, ini adalah soalan terakhir. So, kalau kita kembali kepada page pertama. So, ini page pertama ini di mana kamu ada prosedur. Daripada prosedur, kamu boleh dapatkan langkah berjaga-jaga. Pastikan kamu gunakan langkah berjaga-jaga itu semasa kamu buat eksperimen. Daripada perenggan pertama, biasanya kita boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan, langkah berjaga-jaga, hampir kesemuanya kita boleh dapat daripada prosedur.
So dari sini banyak maklumat kita dapat. Selepas itu bila kita jawab pemerhatian, tulis balik apa yang kamu nampak dalam jadual. Itu saja, tulis balik apa yang ada dalam jadual. Okey, bila soalan tanya inference, bandingkan kedua ataupun data yang ada dalam jadual, kamu kena bandingkan, kamu kena bagi tahu yang mana lebih tinggi, lebih panjang ataupun lebih lama, bergantung kepada soalan. Selepas itu kamu kena tulis, kamu kena kenal pasti tiga jenis pembeli ubah. Kita boleh dapat dari page pertama. Hipotesis, kalau hanya ada dua data, gunakan berbanding. Lebih dari dua data, kombinasi ini. Lebih tinggi, lebih rendah, ataupun lebih panjang, lebih singkat. This kind of combination. Higher, lower. Something like that. Ini hanya ada dua data, berbanding. Lepas itu, buat pengiraan, kalau saya pastikan semua unit ada dalam pengiraan saya. Definisi secara operasi saya dah bagi, ini teknik dia. Definisi operasi saya dah bagi teknik macam mana jawab, dan bila kamu ramalkan, kalau boleh gunakan data daripada eksperimen. So itu adalah cara kamu menjawab kertas 3. Harap video ini membantu kamu untuk menjawab dengan lebih confident lah masa exam nanti. Eksperimen mana yang akan keluar kita tak tahu, berpandu atau tak berpandu pun kita tak tahu. Tapi kalau kamu perasan, kalau tak berpandu hanya soalan A saja, kamu kena kenal pasti macam mana kamu kawal pembeli ubah. Yang jawapan lain semua sama saja. So overall I would say paper 3 kertas 3 ni sepatutnya tak susah. Ini soalan ini kita dapat soalan ni, kita discuss soalan ini. Apa yang keluar untuk exam kita tak tahu. So just read through your textbook, eksperimen-eksperimen yang ada. Dan biasanya untuk yang paling susah itu, yang berpandu itu, yang tak berpandu itu, daripada radas yang ada di hadapan kamu, kamu boleh dapat pembeli ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalangkan. Daripada radas bahan yang ada depan kamu itu, kamu boleh dapat, kamu boleh predict. Ini bukan soalan yang kamu kamu tak tahu apa yang perlu digunakan. Dalam senarai sudah ada apa bahan yang ada dekat sana. Daripada senarai bahan, sepatutnya kamu boleh tahu macam mana kamu nak kawal dimanipulasi, bergerak balas, dimalangkan. Tak perlu takut. Gunakan senarai bahan dan radas. Daripada itu kamu boleh jawab kalau dia soalan tak berpandu. Kalau berpandu, ikut teknik yang saya dah bagi, boleh dapat markah penuh. Untuk kertas 3, untuk subjek bio, subjek lain saya tak tahu. Teknik ini boleh guna untuk subjek lain, saya tak tahu. Untuk bio boleh guna. Kadang-kadang kamu ada kena lukis graf. So kalau kamu perlu lukis graf, pastikan kamu label paksi X, kamu label paksi Y, pastikan kamu label origin yang kosong dekat di permulaan itu, kamu label paksi X label, paksi Y label. Pastikan kamu guna skala yang betul. Banyak student hilang markah, dia tak guna skala. So skala mesti betul untuk paksi X dan paksi Y. Bila kamu lukis graf, pastikan it's a smooth. Kalau garis lurus, pastikan lurus melalui ke semua point ataupun the best fit. Kalau dia curve, pastikan it's a smooth curve, licin. Curve itu mesti licin. Itu kalau kamu kena lukis graf lah. So soalan ini tak ada graf. Kadang-kadang ada soalan yang perlukan graf. Pastikan X dengan Y di label, paksi betul, skala betul, origin kosong itu di label. Pindahkan nilai dengan betul dan lukis garis lurus. Ataupun untuk bio kamu tak perlu extend. Untuk bio kamu tak perlu extend, maksudnya kalau saya kembali sini, contoh ini adalah graf yang kamu lukis. Contoh ini adalah graf yang kamu lukis. Andaikan titik-titik yang kamu ada, contoh sini satu, sini satu, sini satu. Contohlah ini 3. So untuk subjek lain, kalau saya tak silap, untuk fizik kamu kena extend. Untuk bio, kamu hanya boleh lukis dari titik pertama ke titik terakhir, tak boleh extend.
kamu tak boleh, bukan mungkin untuk fizik saya tak pasti, tolong tanya cikgu fizik kamu, mungkin kamu disuruh untuk extend. Untuk bio tak perlu extend, no need to extend, sebab kita tak tahu graf ini akan jadi macam mana. Mungkin graf jadi macam ini, mungkin graf jadi macam ini, mungkin jadi macam ini, kita tak tahu. Mungkin jadi macam ini pun kita tak tahu. So sebab kita tak tahu, kita tak lukis. So untuk bio kita hanya lukis maklumat yang kita ada, jangan extend. Dekat sini jangan panjangkan garis, dekat sini jangan panjangkan garis. Dari permulaan, titik yang kamu ada itu saja kamu guna untuk eksperimen. Dan pastikan tadi saya dah bagi tahu label, sini label, pastikan sini ada kosong, dan pastikan skala dia skala yang betul, skala yang sesuai. Lukis graf sebesar yang boleh, sebesar yang boleh. Lukis graf, make use of the graph paper, kertas yang dia bagi itu, gunakan lukis graf yang sebesar yang boleh. The larger the graph, the more better it is supposed to be. So itu untuk graf, kalau ada graf. Soalan ini tak ada. Okay, so harap video ini membantu. Saya ada lagi satu, ini soalan yang ada kita boleh dapat dari internet. Saya akan discuss lagi satu soalan, itu soalan ramalan saya. Dan saya akan buat lagi satu video. Dalam video itu saya akan discuss apa yang saya jangka mungkin keluar tahun ini. Bukan soalan bocor. No one knows the question. So ini berdasarkan pengalaman saya akan discuss lagi satu soalan. So kalau ada masa tolong lihat video seterusnya. Terima kasih.